Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para pelajar dua tekun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua para pelajar dua tekun? Bersama dengan saya Ustaz Azam, dan hari ini Ustaz nak berkongsi dan nak mengajar para pelajar secara YouTube pada hari ini secara offline ya. Offline ke online tak pastilah kan. Yang penting kita dapat bersua muka walaupun tidak secara live, tetapi kita bersua muka pada ketika ini untuk bercerita ataupun kita nak belajar topik, iaitu tajuk kita hari ini adalah akhlak. Untuk topik yang pertama, pelajaran pertama itu adab bertamu. Para pelajar nanti saya akan kongsikan, dia boleh tengok PDF ya, PDF kitab tu muka surat yang pertama. Baik, 1.1 ya. Kita akan belajar apa itu tetamu dan apa itu penerima tetamu. Baik, kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Ini untuk akhlak, saja akhlak, adab bertamu, pelajaran pertama. Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada ia diundang ataupun tidak diundang. Ini kita kena faham. Maknanya tetamu ini orang yang datang, maknanya orang yang menziarahi. Maknanya tetamu ni orang yang datang rumah kita. Apa pelajar pernah dengar kan perkataan tetamu ataupun ialah guest. Cakap apa tu je, guest lah kan. Jadi maknanya para pelajar ya, orang yang datang ke rumah kita sebagai tetamu ini adalah orang yang datang, dia zarah kita, dia menziarahi kita. Adakah ia diundang ataupun tidak diundang, maka ia dikategorikan ataupun inilah makna tetamu, iaitu orang yang datang menziarahi atau mengunjungi orang lain. Ini makna tetamu. Makna penerima tetamu pula, apa dia para pelajar? Orang yang diziarahi ataupun dikunjungi oleh orang lain. Itu maknanya penerima tetamu. Jadi kalau kita dekat rumah kan, orang yang datang rumah kita, itu tetamu. Tapi kalau kita dekat rumah, itu maknanya kita adalah penerima tetamu. Jadi para pelajar, tetamu ke, penerima tetamu ke, dia ada kewajipannya. Ada beberapa perkara yang kita perlu jaga. Ya, perlulah mematuhi. Tapi sekarang ni SOP kan, tak bolehlah suka-suka hati datang rumah orang dan sebagainya kan. Tetapi dalam Islam, dalam akhlak kita sebagai orang yang beragama Islam, ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi ya. Antaranya dalam kitab tu ada 5 pelajar ya. Ada 5. Apa dia? Yang pertama itu menjaga pandangan. Ingat para pelajar, sebagai seorang tetamu ke ataupun penerima tetamu, kita kena jaga pandangan kita. Jangan suka datang rumah orang, suka tengok je langsi orang, tengok apa macam kita datang tengok mainan kan. Kita pergi rumah kawan kita, ziarah dia kan, kita tengok mainan dia, tengok bilik dia. No. Jaga pandangan kita. Jangan suka tengok yang bukan-bukan. Ataupun kita ni sebagai penerima tetamu kan, orang datang rumah kita duk sibuk tengok dia punya beg lah, dia punya baju lah. Jangan jaga pandangan kita. Jangan suka tengok boyfriend ke girlfriend ke kan. Jadi para pelajar yang pertama, menjaga pandangan kita. Yang kedua, apakah antara adab yang perlu kita patuhi sebagai tetamu ataupun penerima tetamu? Yang kedua, tidak berkhalwat atau berdua-duaan. Maknanya tidaklah berdua-duaan kan. Kalau tetamu kita lelaki, kita seorang perempuan, janganlah kita jemput dia datang rumah. Nak jumpa mungkin di luar dan sebagainya. Jadi jangan berdua-duaan ataupun ialah berdua je lelaki dan perempuan saja dalam rumah. Yang ketiga para pelajar, apa dia? Menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Maknanya kita cuba untuk menjauhi. Itu sebab kalau di rumah yang datang lelaki perempuan pergi raya ke kan, kalau kita pergi raya kan biasa ziarah rumah orang. Jadi lelaki jagalah yang lakinya, yang perempuan jaga perempuannya. Jangan duduk bercampur, bergaul dan akhirnya takut bersentuhan dan sebagainya. Maka inilah cara yang tidak sepatutnya. Jadi sebagai tetamu ataupun orang yang menziarahi ni, orang penyambut tetamu ni ataupun penerima tetamu ni, ada adab-adab yang perlu kita patuhi. Yang keempat para pelajar, apa dia? Sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Ini yang paling penting. Jangan orang datang rumah kita masih lagi bertuala kan. Orang datang rumah kita masih lagi berkemban, masih lagi pakai seluar pendek, tak pakai tudung, tak tutup aurat dan sebagainya. No. Ya, para pelajar, kalaulah kita penerima tetamu, kita kena jaga aurat kita sebagai tuan rumah. Tapi kalau kita yang nak bertamu rumah orang,
kita juga kena jaga aurat kita sebagai tetamu ke rumah orang. Itu yang keempat para pelajar. Yang kelima, meninggalkan tabaruj. Apa makna tabaruj? Iaitu berhias diri dengan berlebih-lebihan, kan? Kadang-kadang sampai make up lebih seinci, la ilaha illallah, kan? Jadi para pelajar, jagalah antara adab-adab. Jadi topik kita pada minggu ini untuk pelajaran sirah kita adalah yang pertama, adab bertamu. Apa dia? Tetamu adalah orang yang menziarahi orang lain, diundang ataupun tidak, dan juga penerima tetamu adalah orang yang diziarahi. Jadi itulah penerima tetamu, orang yang datang rumah kita, kita penerima tetamu lah, tapi orang yang datang rumah kita itu namanya adalah tetamu. Dan apakah antara adab-adab ataupun perkara yang perlu kita patuhi? Ada 5 para pelajar. Yang pertama, menjaga pandangan. Kedua, tidak berkhalut atau berdua-duaan. Yang ketiga, menjauhi percampuran laki dan perempuan tanpa hajat ataupun keperluan. Yang keempat, sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Dan yang kelima, meninggalkan tabarruj, iaitu berhias diri dengan berlebih-lebihan. Jadi para pelajar, ini dah antara pelajaran kita yang pertama, iaitu adab bertamu untuk subjek akhlak darjah 2 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, dan khususnya kepada para pelajar saya 2 tekun. Jadi para pelajar, boleh juga nanti saya akan sediakan juga latihan. Boleh buat latihan tu ya. Latihan tu nanti sambungkan ayat. Boleh baca lah arahan tu, sambungkan ayat, sambungkan perkataan, kan? Sambungkan huruf menjadi perkataan, dan juga tulislah 5 antara keperluan ataupun 5 yang perlu kita patuhi sebagai tetamu ataupun penerima tetamu. Yang 5 saya kongsikan tadi, dan boleh juga rujuk dalam kitab secara PDF yang akan saya kepilkan sekali nanti dengan tugasan. Jadi para pelajar, kalau ada kelebihan printer boleh print out aja, kan, tugasan tu. Tapi kalau tak ada masalah, gunalah buku tulis yang lepas-lepas ataupun kertas kosong. Boleh tulis balik para pelajar soalan dan jawab soalan tersebut, dan insya-Allah dah siap, boleh hantar secara personal kepada saya melalui WhatsApp, insya-Allah. Baik para pelajar, sekadar itu dahulu perkongsian kita dan juga pembelajaran kita untuk minggu ini, untuk hari ini, subjek sirah darjah 2. Pelajaran pertama itu adab bertamu. Jumpa lagi. Selamat menjawab soalan dan selamat melaksanakan tugasan anda. Assalamualaikum.